Saya tonton TV daripada tengah. Saya bukan tonton TV duduk dekat tepi TV untuk tengok TV. Betul tak? Assalamualaikum guys, bertemu saya lagi Syahrir di Westcape Channel bagi memberi penjelasan mengenai semua barangan keperluan elektrik di rumah. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang telah subscribe di channel saya. Alright, untuk video kali ini saya akan listingkan 7 model TV yang sesuai untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series X. So, maksud sesuai itu adalah untuk kita fully experience PlayStation 5 dan Xbox Series X, yang mana kebanyakan orang tahu dia support untuk 4K 120Hz lah. So untuk 7 model ni semua ada 4K 120Hz. Kesemua 7 model ni saya pilih berdasarkan saiz yang paling kecil dan paling ideal untuk gaming, iaitu 55 inci, dan juga dia punya harga pun tak melebihi daripada 10K ataupun 10,000 lah. Dan model yang saya pilih ni semua adalah model untuk tahun ni, iaitu model tahun 2020 sahaja. So saya akan listingkan model daripada termurah sehingga yang paling premium dan paling mahal lah. Okay, model ni actually saya dah pernah buat review. So kalau korang nak tahu full review mengenai TV ni, korang boleh check out video dekat channel saya. Alright, so dengan teknologi direct full array local dimming dan juga VA panel, ia juga support Dolby Vision. Dan juga HDMI 2.1 slot yang mempunyai 2 input. So dia ada 2 slot untuk HDMI 2.1. So TV ni antara 4K 120Hz TV panel yang paling murah sekali yang korang boleh dapat di pasaran sekarang lah. Okey, kelemahan pertama untuk TV ni, seperti yang kita tahu, untuk model ni dia ada features Netflix calibrated mode lah. So di mana Netflix calibrated mode ni dia akan enhancekan lagi picture quality tu bila kita menonton Netflix. So bagi saya features ni macam tak guna sikit, sebab bila saya turn on kan Netflix calibrated mode tu, saya dapati dia punya picture quality dia tak nampak different sangat lah. Okay, tapi dia punya motion rate tu boleh nampak reduce sikit lah. So gambar tu nampak macam jerking sikit lah. Okay, so macam so-so sikit lah untuk Netflix calibrated mode ni. Ok, untuk kelemahan yang kedua pula, TV ni dia ada setting HDMI enhanced format. So enhanced format ni bertujuan kalau misal kata korang guna PS5 atau Xbox Series X, kalau nak support 4K 120Hz tu, korang kena tukarkan HDMI format tu daripada standard ke enhanced format. So untuk enhanced format ni pula dia ada 2 type. Satu yang untuk support 4K 120Hz, satu lagi untuk kalau misal kata korang nak tonton Dolby Vision. Okay, kalau macam korang nak tonton Netflix yang ada support Dolby Vision ke, so dia ada 2. So dia tak boleh buat satu. So misal kata kalau korang tengah main game 4K 120Hz, and then bila korang dah habis main game, then korang nak tengok Netflix pula, so korang kena tukarkan setting HDMI tu lah. Every time nak tukar, nak tengok movie, nak main game, so korang kena tukar HDMI enhanced format tu lah. So agak leceh lah dekat situ. Ok, kelemahan yang ketiga ni pula, TV ni dia support Dolby Atmos. So kalau misal kata korang ada Atmos soundbar ataupun Atmos home theater, korang boleh buat connection dekat HDMI nombor 3 yang ada input ARC. Ok, seperti yang kita tahu, untuk HDMI 2.1 dia ada 2 slot, which is HDMI 3 dan HDMI 4. Alright, so kalau misal kata korang jenis multi gamers, okay, korang ada multi konsol, maksudnya korang ada PlayStation 5 dan korang ada Xbox Series X, and at the same time korang juga ada Atmos soundbar. So korang tak boleh connection serentak untuk 3 device tu, sebab yang support ARC untuk Atmos, HDMI 2.1 hanya input HDMI 3 dan HDMI 4 saja. Okay, so mungkin untuk HDMI 4 korang kena switch lah antara PlayStation 5 dan Xbox Series X, dan HDMI 3 memang korang khaskan untuk ARC untuk connection Dolby Atmos.
Okey, model ni antara model termurah daripada LG yang support 4K 120Hz. Kalau korang nak tahu, TV ni actually dia punya refresh rate maksimum sehingga 100Hz saja. So macam mana dia boleh buat sampai 120Hz tu adalah disebabkan TV ni dia mempunyai AMD FreeSync Premium. So mana dia boleh interpolate ke 120Hz ataupun lebih. Misal kata kalau korang ada high end PC, okay, yang boleh produce lebih daripada 120Hz kan, korang boleh guna untuk TV ni jugalah. So dia menggunakan IPS panel. So dari segi wide viewing angle, so TV ni agak bagus juga. Dan digabungkan dengan teknologi nanocell untuk dia punya white color gamut, mempunyai Dolby Vision, Dolby Atmos dan HDIG untuk HDR gaming lah. Okay, so model ni agak bagus juga untuk korang pilih untuk matching dengan PS5 ataupun Xbox Series X. Untuk harga sekitar RM5,000 tetapi masih menggunakan HLED type punya LED backlight, bagi saya dia agak rugilah. Sebab kalau kita compare dengan brand lain, harga yang lebih kurang sama, kita dah boleh dapat direct full array local dimming punya teknologi. So contoh macam Sony lah, so harga Sony pun lebih murah. So saya tahu kenapa diorang tak boleh guna direct full array, sebab diorang dah guna IPS panel, kena pakai reflector. So diorang tak boleh guna direct full array lah. Okay? Tapi bagi saya dari segi brightness lebih penting lah daripada wide viewing angle. Sebab saya tonton TV daripada tengah, saya bukan tonton TV duduk dekat tepi TV untuk tengok TV. Betul tak? Alright, kalau korang nak cari TV yang something different daripada TV-TV biasa, okay, Serif ni salah satu pilihan yang korang boleh belilah. Okay, sebab dia punya bentuk memang agak berbeza daripada kebanyakan TV yang ada di pasaran. Okay, dengan bingkai frame yang berwarna putih dan dia punya bingkai design pun memang agak cantik lah, dia tebal sikit. Okay, dan dia juga mempunyai studio stand. Okay, kalau korang pasang studio stand tu memang nampak lain macam lah TV tu. So memang akan dapat perhatian lah. Kalau misal kata korang pakai TV ni, orang datang dekat rumah, memang something different lah. Orang akan tengok memang pelik lah, TV ni lain macam sikit daripada TV-TV yang lain. Okay, features yang menarik mengenai TV ni, dia ada magic screen yang mana dia akan blend in dengan background belakang. So misal kata kalau korang taruh dekat belakang tu, mungkin korang ada buat picture wall lah, contoh macam color merah ke, color coklat ke. Okay, dengan magic screen ni dia akan blend in kan dia punya screen tu supaya nampak macam background belakang. So TV tu nampak macam tersorok lah. Okay, ia juga ada features voice active amplifier, di mana voice active amplifier ni dia akan detect noisy sound pada surrounding TV tu, dan automatic dia akan increase kan voice sound bila terdapat noisy sound daripada surrounding TV tu. So misal kata contoh macam korang tengah tengok TV and then tiba-tiba orang rumah korang lah datang dekat depan TV tu, vacuum dekat depan TV tu. Okay, so vacuum sound tu mengganggu korang lah untuk menengok TV, sebab vacuum sound kan dia kuat kan. So dengan active voice amplifier ni, dia boleh detect noisy sound daripada vacuum tu, dan automatic dia akan increasekan voice volume sahaja, supaya kalau korang tengah tengok TV, tengah tengok movie, orang tengah bercakap, walaupun ada wife korang tengah vacuum dekat depan TV tu, korang still dengar dalam movie tu orang tu cakap apalah. Untuk picture quality, dia menggunakan quantum dot technology untuk white color gamut. Ia juga support HDR10+ dan juga Dolby Atmos. Model ni juga mempunyai spek yang agak menarik juga untuk korang pilih lah. Okey, untuk kelemahan Serif TV ni, yang pertama, TV ni dia tak boleh gantung. Sama ada korang letak dekat atas meja ataupun korang gunakan studio stand tu sahaja. Kelemahan kedua pula, TV ni menggunakan HLED backlight LED punya type, sama seperti Nano 86 tadi. Okay, so price range dalam RM5,000 ke RM6,000, tapi still menggunakan HLED backlight LED punya type, so agak rugilah dekat situ. Tapi model ni still menggunakan VA panel. Yang kita tahu, VA panel compare dengan IPS panel, dia punya brightness VA panel ni lebih terang lah compare dengan IPS panel, disebabkan dia punya layer tu lebih kurang daripada IPS panel. Okay, so compare dari segi brightness, untuk TV ni dia lebih terang daripada Nano 86 tadi lah. Kelemahan ketiga pula, untuk TV ni dia hanya ada satu slot untuk HDMI 2.1 saja. So kalau korang multi konsol, okay, yang ada multi konsol macam PS5 dan juga Xbox Series X, okay, korang kena switch lah HDMI tu every time kalau korang nak main game.
So agak leceh lah dekat situ. Okey, untuk Samsung The Frame 2020 ni, kenapa saya sebut 2020? Sebab actually sebelum ni Samsung pernah mengeluarkan TV The Frame ni pada tahun 2017 tak silap saya. So untuk model baru ni dia ada improvement sikit compare dengan model tahun 2017 tu lah. Okey, kenapa dia dipanggil The Frame TV? Okey, dia lebih kurang macam series TV tadi. So kalau korang nak TV yang orang kata agak rare, yang agak lain daripada TV yang banyak yang ada di pasaran sekarang, so The Frame ni pun salah satu pilihan untuk korang jugalah. Okey, antara features yang menarik, dia ada magnetic frame untuk korang tukarkan dia punya color frame tersebut. So sebelum ni kalau korang pakai TV, dia punya frame dekat TV hanya kebiasaannya warna hitam saja, tapi dengan magnetic frame ni dia ada pilihan 4 color supaya korang boleh tukar mengikut color yang korang minat lah. So pilihan 4 color tu dia ada beige, dia ada white, dia ada black blackout dan dia juga ada brown lah. Okey, TV ni juga ada features art mode. So features art mode ni sebenarnya bertujuan untuk menampakkan TV tu nampak macam portrait lukisan lah. Okey, so art mode ni dalam TV dia dah memang default dia ada 20 artwork, okey, free untuk korang. Tapi misal kata kalau 20 artwork tu tak cukup, okey, korang boleh subscribe dia punya art store sebulan dalam RM21 lebih kurang macam tu, dan dia ada lebih kurang dalam 1300 artwork. Okey, so kalau orang yang minat artwork ni kan, macam Leonardo da Vinci ke Mona Lisa ke apa kan, so benda macam RM21 sebulan ni memang diorang tak kisah sangat lah. Janji diorang boleh pamerkan artwork yang famous dekat rumah diorang lah. Dan untuk art mode features juga dia ada brightness and color sensor. Okey, so maksudnya brightness color sensor ni dia akan adjust memang dalam apa-apa keadaan sekalipun. Kalau bilik korang cerah ke, time siang ke, time malam ke, memang korang tengok art mode tu, okey, dia memang nampak macam portrait lukisan. Sebab contoh macam TV, kita tahu kalau bilik terang, bilik gelap, so kita nampak TV tu macam terang lah, betul tak? Tapi dengan brightness dan color sensor ni, dia akan adjustkan gambar tu supaya nampak betul-betul macam gambar, tak nampak macam TV. Dan juga untuk art mode ni dia ada motion sensor. So misal kata dia boleh detect pergerakan ataupun movement surrounding dekat TV tu. So misal kata kalau tak ada orang dekat TV tu, automatic TV tu dia akan turn off lah. Okay, so kalau ada orang datang balik, automatic TV tu on balik dan dia pamerkan artwork tu. Okey, untuk feature design yang lain, TV ni dia ada zero gap wall mount dan dia juga ada one connect box. Untuk zero gap wall mount ni dia adalah features bracket lah. Okey, so bracket ni memang dia akan bagi sekali dalam kotak. Okey, zero gap wall mount ni maksudnya dia tak ada gap antara TV dengan dinding bila korang gantung dekat dinding lah. Sebab biasa kalau kita tengok bracket biasa, bila korang gantung dekat dinding, dia akan ada gap antara dinding dengan TV, betul tak? So tapi zero gap wall mount ni memang nampak betul-betul TV tu dia akan melekat. Okey, ditambah pula dengan features one connect box. Okey, so one connect box ni dia adalah satu device, alright. Apa sahaja input source yang korang nak connection dekat TV, semua korang akan connect melalui one connect box. Okay, so HDMI ke, USB ke, okay, antena ke, semua jenis connection semua akan korang connect dekat one connect box saja. So tak ada apa-apa input yang connection dekat TV. Even power supply pun dia tak ada cocok dekat belakang TV, dia cocok dekat one connect box juga. So daripada one connect box tu, dia hanya menggunakan satu kabel halus, lebih kurang halus macam kabel handphone lah. Okay, so daripada connection one connect box tu, dia akan buat connection satu kabel saja pergi dekat TV. Okay, so tujuan dia buat one connect box ni yang pertama adalah untuk mengelakkan messy kabel lah. Korang gantung TV, then device semua korang letak dekat bawah kan, contohlah. Then ada katakan korang ada 4 device kan, Astro lah, PS4 lah, apa semualah. So wire tu korang akan nampak berjurai lah dekat bawah tu kan. So dengan one connect box ni, okay, bukan sahaja dia mengelakkan messy kabel, okay, contoh tempat yang korang nak gantung TV tu dia tak ada plug point. Okay, so benda ni untuk TV The Frame dia tak ada masalah, korang boleh gantung dekat situ dan device yang buat connection dekat TV tu korang boleh taruh jauh. Okay, untuk kabel one connect box ni dia punya panjang dalam lebih kurang 5 meter. Tapi kalau misal kata tak cukup 5 meter tu, korang boleh pergi dekat pusat servis Samsung,
korang boleh beli yang panjang sikit dalam lebih kurang 15 meter lah. Okey, kelemahan pertama untuk model ni sama seperti seri TV tadi, di mana ia still menggunakan H-Lit backlight LED type. So brightness dia agak kurang lah compare dengan direct full array punya backlight. Kelemahan kedua pula sama seperti seri TV juga tadi, dia hanya mempunyai HDMI 2.1 satu slot sahaja. Walaupun dia punya HDMI ada 4, tapi untuk HDMI 2.1 punya input hanya ada satu slot saja, iaitu HDMI 4. Okay, so kalau korang yang multi gamers, multi konsol, ada PlayStation 5 ataupun Xbox Series X, okay, korang kena switch lah every time kalau korang nak main game. Okey, dengan teknologi direct full array local dimming, TV ni mempunyai spek yang agak menarik juga untuk korang pilih. Dia juga mempunyai active voice amplifier sama seperti The Frame dan juga Serif TV tadi. Ia juga mempunyai AMD FreeSync supported, so kalau korang ada high-end PC nak main refresh rate yang lebih tinggi daripada 120Hz tu, so TV ni support juga. Menggunakan quantum dot teknologi untuk white color gamer, dan ia juga mempunyai 1000 nits peak brightness untuk kualiti menonton TV dalam apa jua keadaan sekalipun dekat bilik tu. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu apa tu peak brightness, korang boleh check out dekat channel saya. Saya ada explain juga video mengenai peak brightness. Okey, kalau kita tengok dari segi spek, TV ni 80% lebih kurang sama macam Sony X9000H, tapi dia punya harga agak mahal sedikit compare dengan X9000H lah. Which is TV ni lebih kurang sekarang mungkin paling murah saya boleh nampak dalam 4,000 lebih ke 5,000 lebih. Tapi untuk X9000H kita tahulah harga dia lebih kurang dalam 3,000 lebih dah boleh dapat. Okay, so harga dia memang agak mahal sedikit lah. So maybe in future kalau tahun depan dia keluar lagi Q80 punya feature, mungkin dia akan tambahkan features yang lebih menarik lah. Okay, mahal tu tak apa, janji ada features yang lebih lah. Contoh dia boleh tambahkan features zero gate wall mount ataupun features one connection, okay, one connect box. Okey, model ni adalah model paling premium untuk 4K TV daripada Samsung. Ia juga menggunakan direct full array with local dimming sama seperti Q80T, tetapi jumlah dimming blocks yang lebih banyak daripada Q80T tu, okey, membolehkan dia mempunyai contrast ratio black level yang boleh setanding dengan OLED TV. Setanding lah, tapi tak boleh lawan lah. Okay? Menggunakan ultra black screen untuk mengurangkan pantulan cahaya yang ada pada surrounding TV, dan mempunyai peak brightness sehingga 2000 nits. Okay, TV ni juga dia support zero gate wall mount dan juga one connect box seperti The Frame tadi. Tapi untuk zero gate wall mount, dia punya bracket dia tak include dalam box. So maksudnya korang kena beli asing. Compare dengan The Frame tadi, memang dia ada include dekat dalam box lah. So TV ni memang agak berbaloi juga untuk kita beli jika kita compare dia punya spec features dia. Untuk gaming feature selain 4K 120Hz, so sama seperti Q80T tadi, ia juga ada AMD FreeSync Premium. Okay, so dia boleh support higher refresh rate. Sama seperti QLED Q80T, Serif TV, The Frame TV, so TV ni juga hanya mempunyai satu slot untuk HDMI 2.1. So kalau yang jenis multi gamers, multi konsol, sama juga agak leceh lah kalau korang untuk guna untuk TV ni lah. Okey, bila sebut OLED TV ni, ramai yang dah tahu dia punya picture quality, dia punya contrast ratio black level memang tak boleh ditandingi oleh mana-mana LED sekalipun. Okey, so memang perfect lah. OLED TV ni memang perfect picture quality. TV ni juga sangat sesuai untuk multi console punya gamers. Bukan sahaja dia mempunyai dua slot untuk input HDMI 2.1, tetapi ia mempunyai 4 HDMI slot untuk HDMI 2.1. So kalau korang ada PlayStation 5, korang ada Xbox Series X dan korang ada Atmos soundbar, so korang tak perlu nak cabut-cabut HDMI.
semua dia punya input slot boleh support HDMI 2.1 punya features. Untuk features yang lain, ia juga ada AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync supported. Okay, so dia ada dua dekat situ. Kalau kita tengok macam Samsung ataupun brand lain, kemungkinan dia ada FreeSync saja, tetapi untuk LG CX ni dia ada AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync. Okay, dua-dua dia ada. Okay, so kalau korang ada high-end PC, ada menggunakan Nvidia punya graphic card, so dia ada G-Sync dekat situ. So lagi perfect lah korang punya refresh rate bila korang main game. Dan kalau kita check out website Artings dan juga website-website yang biasanya selalu review pasal TV, so TV ni antara top recommendation dari segi overall untuk menonton TV dan juga untuk bermain game. Okey, bila sebut OLED TV ni, ramai juga yang tahu ataupun mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya OLED TV dia ada risiko terkena burn in. Walaupun ramai test viewer TV bagi tahu yang sebenarnya risiko terkena burn in ni sangat rendah, tetapi risiko tu tetap ada. So bagi anda yang menonton movie saja dan mungkin casual gamers, so mungkin satu hari layan game 2-3 jam, okey, korang sesuai lah untuk beli TV ni. Tapi kalau misal kata kalau korang hardcore gamer, sehari main game 8 jam, 10 jam, 12 jam, saya tak galakkan korang beli TV ni lah, sebab possible takut terkena risiko burn in. Kelemahan kedua pula dari segi bandwidth HDMI 2.1 yang ada pada sekitar 40 Gbps saja. Seperti yang kita tahu, untuk kita fully experience HDMI 2.1, okey, kita kena menggunakan bandwidth dalam sekitar 48 Gbps. Sebab kita comparekan kebanyakan brand lain dan juga previous model, iaitu model LG C9, dia punya bandwidth kita boleh dapat sekitar 48, tetapi untuk model CX yang terbaru ni dia hanya sekitar 40 saja. So dia macam downgrading lah dekat situ. So kalau korang beli TV ni, mungkin korang tak dapat fully experience. So macam sekarang orang mungkin hype dengan 4K 120Hz. Maybe in future orang hype dengan 4K 120Hz with Dolby Vision punya HDR format. So mungkin yang tu korang tak dapat enjoy lah. Okay, so setakat itu sajalah video saya untuk kali ini. Harap-harap dengan info yang saya bagi ni boleh membantu korang untuk membuat pilihan untuk beli TV yang sesuai untuk korang punya PS5 ataupun Xbox Series X. Sekian saja dari saya. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.